Okey, dapat dengar tak beza bacaan qalqalah sughra dengan qalqalah kubra? Contoh yang ni Ustazah bagi contoh lagi. Alaqa, alaqa huruf qaf Kita tengok yang sughra punya. Sughra punya waqtarib, waqtarib, waqtarib. Alaqa. Lagi tebal yang qalqalah kubra, lagi kuat yang qalqalah kubra. Okey? Kenapa dia lagi tebal? Kenapa bunyi dia lagi kuat? Sebabnya lepas daripada huruf qalqalah ni tak ada huruf lain, kita tak sebut huruf lain. Kita akhirkan dengan qalqalah. Bila kita berakhir dengan qalqalah, kita sebutan dia automatik dia jadi kuat lah. Kalau kat tengah-tengah kita sebut qalqalah, lepas tu kita nak kena sebut huruf lain, bacaan yang lain, sebutan lain kat sebelah dia. Hablun, hablun. Kalau kita berhenti hab, hab, lagi jelas dia punya qalqalah. Okey? Itu adalah qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Okey, yang seterusnya bahagian yang ketiga qalqalah adalah qalqalah akbar. Qalqalah yang lagi besar daripada kubra. Okey? Kita tengok macam mana kedudukan dia kat mana dan keadaan dia macam mana. Qalqalah akbar ialah apabila huruf qalqalah yang berbaris serta bertasydid. Okey? Bertasydid berada di akhir kalimah. Berada di akhir kalimah, dibaca sukun kerana wakaf, berhenti. Okey, ciri-ciri pertama qalqalah akbar yang paling besar adalah dia bertasydid. Huruf qalqalah tu bertasydid. Tasydid ni tanda apa? Tak tahu lagi, tak tahulah. Ini tasydid. Okey? Ini tanda tasydid ataupun sabdu. Jadi qalqalah akbar adalah huruf qalqalah yang bertanda tasydid, yang bertanda sabdu dan berada di akhir kalimah yang diwakafkan, yang berhenti. Okey, yang pertama ciri-ciri dia bertanda tasydid, dia di akhir kalimah dan dia berhenti. Dia berhenti, dibaca berhenti kan? Kaedah bacaan qalqalah akbar. Hendaklah sebutan huruf qalqalah ni yang bertasydid ditekan. Bertasydid. Kita ni kalau baca mana-mana huruf yang bertanda tasydid, kita akan tekan. Contohnya manna, kita tekan huruf nun tu tasydid. Contoh lain, syadda, kita tekan kita tekan ke huruf dal. Sebab tasydid tu, huruf yang bertasydid ni kita kena tekan ke kita kena tekan ke hurufnya, huruf yang bertasydid ni, mana-mana pun huruf. Jadi untuk qalqalah dia jadi akbar sebab kita kena tekan tu, jadi lebih pekat lah dia punya qalqalah tu. Dan ditahan 2 harakat barulah dilepaskan secara lebih kuat. Okey, ini adalah cara bacaan dia. Okey, Ustazah nak awak fokus macam mana cara bacaan qalqalah akbar. Sebab dia ada ditahan 2 harakat ditahan 2 harakat. Memula kita kena tekan sebab dia tasydid, lepas tu kita tahan 2 harakat selama 2 harakat, lepas tu baru kita lepaskan qalqalah tu. Macam mana? Ni Ustazah tunjuk contoh ni. Okey, ini adalah surah Al-Masad Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, ini huruf ba bertanda tasydid dan berada di akhir kalimah, jadi kita berhenti kat sini. Bila kita berhenti, dia automatik jadi sukun, qalqalah. Jadi qalqalah, ba yang qalqalah. Tapi dia bertanda tasydid. Kita tak berhenti dia macam ni. Watab, watab. Kalau watab kita berhenti watab macam tu, dia adalah qalqalah kubra. Kalau qalqalah akbar, dia bertasydid kan, kita kena baca dia dengan akbar. Qalqalah akbar macam ni. Watab. Tahan, watab. Baru lepaskan dia punya qalqalah. Tahan 2, yang tu dikatakan tahan 2 harakat. Lepas tu baru lepaskan qalqalah dia. Watab. Contoh yang lain ni. Bil haqq. Bil haqq. Tahan dulu baru lepaskan qa tu, lantunan dia tu. Kalau kita baca bil haqq, itu dah bukan akbar, itu adalah kubra. Contoh ni pula berhenti. Ni tanda berhenti, kita berhenti.
wal hajj, wal hajj. Gitu. Jadi qalqalah akbar ni apabila, kalau awak nak tengok macam mana qalqalah akbar ni, apabila huruf-huruf qalqalah baju dan kotor tu bertanda syaddah. Bila huruf tu bertanda syaddah dan awak berhenti kat situ. Kalau awak tak berhenti, awak baca terus, dia tak jadi qalqalah. Kalau awak berhenti sahaja. Okey? Jadi contoh dalam ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Macam tu, bukan watab. Dia watab. Sebab dia bertanda syaddah. Bila bertanda syaddah kita kena tekan dulu, barulah kita lepaskan dia punya qalqalah. Yang kedua, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Haqq, bukan haqq. Haqq. Tahan dulu baru lepaskan. Seterusnya, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Hajj. Tekan, tahan, lepas. Macam tu step dia. Macam mana nak tahu? Senang, Ustazah ulang balik macam mana nak recognize, macam mana nak tengok qalqalah akbar ni. Huruf qalqalah yang bertanda syaddah. Okey, huruf qalqalah yang bertanda syaddah dan kita berhenti kat huruf tu. Bila kita berhenti kat situ, jadilah dia qalqalah kubra. Qalqalah akbar. Kalau qalqalah kubra, dia di akhir kalimah. Okey, maksudnya lepas daripada kita dia bukan bertanda syaddah lah, dia di akhir kalimah. Okey, itu yang pentinglah qalqalah kubra. Sama ada dia berbaris ataupun berbaris mati ataupun dia berbaris sukun. Kalau dia di akhir kalimah, qalqalah kubra. Kalau sughra, dia berada di tengah kalimah. Kita tak berhenti pun kat qalqalah ni sughra. Okey. Okey, ini kesimpulannya. Qalqalah sughra di tengah kalimah, contoh naj'al. Qalqalah kubra di akhir kalimah, contoh kasab. Qalqalah akbar contohnya berbaris dan bertasydid di akhir kalimah, watab. Okey. Okey, untuk hari ni Ustazah jelaskan dulu, fahamkan dulu betul-betul tajuk qalqalah ni. Kalau ada yang tak faham, bagi tahu Ustazah. Untuk kelas akan datang baru kita buat latihan. Kita buat latihan qalqalah, okey? Okey. Okey, untuk hari ni saja. Tolong fahamkan, bezakan qalqalah sughra, kubra dan akbar. Ada 3 qalqalah. Sughra yang paling nipis di tengah kalimah, waqtarib. Yang kubra di akhir kalimah. Okey, di akhir kalimah. Contoh macam kasab. Apa tadi? Kasab, muhit, alaq. Dia kubra. Kalau akbar yang bertanda syaddah. Yang akbar di akhir kalimah juga. Di akhir kalimat juga dan bertanda, cuma dia bertanda syaddah. Okey, bertanda syaddah. Bacaan dia kita kena tekan, tahan baru lepas. Contohnya watab. Kita tekan kat huruf ba, kita tahan, lepas tu baru kita lepaskan qalqalah ba tu. Okey? Cuba praktis. Ustazah cakap, Ustazah baca ni, tolong ikut Ustazah baca macam mana Sebab banyak antara awak yang baca qalqalah ni tak mendengar pun, tak baca pun qalqalah tak baca pun huruf bacaan qalqalah ni. Jadi bila Ustazah kita dah belajar ni, praktis dalam Al-Quran tu baca. Okey? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya Ustazah. Mesej Ustazah.